Nota kata hubung, menurut Kamus Dakwaan edisi keempat, hubungan ialah kaitan pertalian sangkut paut. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan. Contohnya, rangkai kata dengan rangkai kata. Yang kedua, ayat dengan ayat. Buat pengetahuan, kata hubung terbagi kepada 3. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung pasangan. Kita tengok apakah maknanya. Kata hubung gabungan menggabungkan klausa-klausa yang sama tarafnya. Contohnya ialah dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil dan lain-lain lagi. Okey. Ada terdapat banyak contoh cikgu sediakan di bawah ini. Boleh lihat kata hubung bermula dari atau. Atau digunakan untuk memberi dua pilihan dan gabungan dua klausa yang sama ataupun berbeza. Lalu, untuk tindakan seterusnya, lantas, juga untuk tindakan seterusnya, sambil dua perkara dilakukan dalam satu masa. Maka untuk perkara yang telah dijanjikan akan berlaku seterusnya, serta bersama dengannya, tetapi untuk dua sikap atau perbuatan yang berbeza, perkara berbeza, sebab akibatnya, kalau suatu yang kemungkinan, supaya, untuk, kemudian, untuk perkataan selepas itu, malahan untuk tambahan kepada perkara yang dibincangkan, bahkan untuk perkara tambahan darinya. Okey, kita mulakan dengan kata hubung pancangan pula. Kata hubung pancangan terbahagi pada 3. Kata hubung relatif, senang saja anda nak ingat, ada perkataan yang. Yang adalah kata hubung, ya. Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah. Untuk kedua, kata hubung pancangan komplement. Komplement maksudnya pelengkap. Pelengkap. Contoh, dia ada 2 saja, bahawa dan untuk. Kalau cikgu tanya apa itu kata hubung? Kata hubung bahawa dan untuk ialah kata hubung pancangan komplement. Okey, anda boleh rujuk dekat sini. Contoh, guru tahunan itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat 6A. Mereka telah mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintasi sungai. Okey. Dan yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan. Yang ini agak banyak dan biasa awak gunakan dalam kehidupan harian anda. Sebab ia adalah keterangan untuk melengkapkan atau bagi penerang kepada sesuatu ayat. Okey, sila lihat. Cikgu telah warnakan dengan 2 warna. Jikalau anda telah mengingat kuning, bermaksud itu adalah kata hubung pancangan komplement. Ya. Dan yang tidak berwarna itu adalah kata hubung yang menggunakan kata hubung biasa. Sila tengok sini. Yang kata hubung relatif. Dan yang lain-lain awak boleh tengok, ya. Semenjak dan sejak hampir sama. Bezanya ialah semenjak dia lebih lama sedikit. Dan sejak tu dia awak ambil tempoh yang tertentu. Okey, seterusnya. Kata hubung berpasangan. Yang ini yang ketiga. Paling susah dan selazimnya jarang digunakan. Contoh, baik mahupun. Baik bergabung dengan baik. Bukan sahaja bergabung dengan malah. Entah bergabung dengan entah. Jangan gabung dengan pun. Kian gabung dengan kian dan seterusnya. Okey, boleh rujuk di sini contoh. Awak tengok cikgu contoh. Baik ataupun. Baik kamu mengaku ataupun kamu dipukul. Nampak? Baik itu maksudnya kena ataupun tu bagi pilihan. Nak kena ngaku ke nak kena pukul. Baik, dua-dua perkara yang baik kita ambil. Contoh, baik Ali, baik adiknya, sama-sama pintar. Nampak? Dia letak 2. Baik maknya, baik anaknya, sama-sama cantik. Contoh, kita ambil dua-duanya. Baik ataupun mahupun. Baik lelaki mahupun perempuan. Ini sama juga dengan atas, tetapi ini untuk kehendak. Dua-dua dia nak. Bukan sahaja dengan bahkan juga. Ali bukan saja nakal, bahkan juga selalu pontian sekolah. Nampak? Dua-dua jahat, tambah jahat lagi. Itu kita guna perkataan bukan sahaja ataupun bahkan. Bahkan saja, tetapi juga. Yang ini pun sama juga. Ali bukan saja nakal, tapi juga dia pandai belajar. Nampak? Kalau guna kata bahkan saja, dengan tetapi adalah dua sikap yang berbeza. Baik dengan jahat bergabung. Jangankan. Yang ini nak menunjukkan macam kita nak peli orang. Contoh, jangankan RM10, RM1 pun dia tidak ada. Nampak? Jangankan nak RM10, 1 sen pun tak ada. Itu contoh ayat dia. Sedangkan dengan apatah lagi. Ni hampir sama juga nak macam peli.
Sedangkan dia seorang yang malas, apatah lagi adiknya. Nampak? Dia bandingkan kedua orang tu perbuatan yang jahat pada watak yang sama. Semakin yang ini nak menunjukkan tambah-tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Sungguh pun dengan namun, ini sama juga perkataan yang baik, lawan dengan dia pula. Namun sungguh pun dia rajin belajar, namun peperiksaan tetap gagal. Nampak? Sungguh pun dia anak guru besar, tetapi anaknya selalu gagal peperiksaan. Contoh nampak? Kita bandingkan dua-dua perbuatan berbeza. Sungguh pun dengan tetapi. Yang ini sama juga berlawanan. Sungguh pun badannya gemuk, tetapi dia kuat berlari. Satu yang baik bergabung dengan yang negatif. Walaupun dia buta, namun dia tetap gigih berusaha. Nampak? Walaupun tu kita ambil perkataan dia macam, kalau dah buta, mesti tak nampak kan? Tapi kita ambil dia, lawan perkara baik dia. Sedangkan dengan inikan pula. Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya, inikan pula Bukit Larut. Nampak? Untuk menunjukkan, ini bukan peli. Ini nak menunjukkan bahawa sesuatu yang memang jangkaan kita dia lagi baik daripada baiknya. Sama ada ataupun. Guru besar minta sama ada bapa ataupun murid hadir. Dia bagi pilihan. Okey. Dan seterusnya kita boleh tengok kat sini. Oh ya, dah habis. Sekian. Lepas ini cikgu akan sediakan latihan anda dalam bentuk Google Form dan selamat menjawab. Sekian. Terima kasih. Bye.